Okay, hello guys. Nak tahu macam mana perjalanan solo trip 10 hari di Sabah? Pusing-pusing satu Sabah dan juga buat blow pipe 24 jam dari KK sampai ke Kuching. Okay, jom tengok video ini. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, terus klik subscribe dan juga tekan ikon loceng supaya terus dapat menyokong pengisian konten-konten sebegini. Okay, sebelum itu, mungkin kita fikir, kenapa tak ada video-video dan sebagainya? Sebab saya tak akan masukkan video. Tapi apa yang saya akan buat ialah himpunan gambar-gambar ni. Sebab kalau saya nak edit, masuk dan buat dalam video memang lama dan tak tahu bila akan siap lah. So saya akan bercerita sesuai dengan gambar. Nanti dia memang akan bercampur lah. Tapi at least you boleh dapat sedikit info. Okay guys, ini dari Facebook saya. Boleh follow, like, Sebandili. Ya, ini satu hobi yang sangat menarik. Saya menggunakan motosikal Y15 yang baru. Masa itu saya tidak bawa sebarang peralatan, termasuk pump ke pancit apa semua. Yang saya ada side box 2 dan top box 1. Ya, sudah ada charging handphone, sudah ada tempat letak handphone, sudah ada tempat letak air di depan untuk minum-minum. Helmet jenis half yang ada cover double mirror lah ya. Okey, itu yang saya pakai. Okey, yang ini berada di Kudat pula. Saya pergi ke Kudat. Ya, dari Sarawak saya bermula ke ini penceritaan terlebih dahulu lah. Dari Sarawak pergi ke KK, masuk ke area Nabawan, Sandakan, turun balik naik ke Kudat, kemudian turun balik ke KK dan baru balik semula ke Sarawak. Okey, yang ini gambar di Kudat. Kudat ni yang best dia sebab dia di hujung. At least kalau kita nak ambil satu kenangan, tanda kita sudah berada di hujung Sabah. Ini nampaknya sangat perlu. Begitu juga dengan the center or heart of Sabah. Saya juga berada di sana di tengah-tengah Sabah. Okey, yang ini blow pipe yang saya buat dari KK selama 19 jam 20 minit sampai ke Kuching ini pada pukul 10.20 malam. Ya, memang keadaan masa ini bila saya menghampiri Kuching waktu yang agak gelap macam tu memang semakin sejuk, tapi mau tak mau pun diteruskan juga. 3 kali saya bertanya, saya memberitahu, saya fikir kenapa saya buat kerja-kerja bodoh macam ni. Itu bahaya sikit kawan. Tapi oleh kerana sudah diteruskan, saya teruskan juga. Walaupun ialah seorang gelap, bayangkan jalan di Seriaman, di Brunei dan sebagainya tu, laluan kita tidak tahu kalau motor rosak, pancit, tapi syukurlah semua okey. Dan bila melalui dugaan yang agak mencabar macam tu, bila sampai ke tempat ini yang patung kucing ini, sangat lega, sangat hebat rasanya. Dan benda-benda ni dikongsi secara online di Facebook Blow Pipe Challenge. So 19 jam 20 minit solo menggunakan 150cc Y15 seperti yang kita dapat tengok gambar di belakang ni. Tu dah kalau saya besarkan sedikit. Saya terpaksa guna vest yang hitam tu sebab makin sejuk. Okey, tapi bila kita pakai vest ni badan panas barulah okey. Di yang kuning tu pun baju hujan. Kadang-kadang saya double bila ada sejuk walaupun tidak hujan. Okey. So kita teruskan. Yang ini di ladang teh. Ladang teh di Sabah. Memang kena pergi situ jugalah untuk satu kelainan. Selalunya jaket ini yang saya pakai. Saya tidak guna jaket yang tebal, yang safety jacket tu. Sebab kadang-kadang agak susah untuk disimpan. Sebab kita tak ada tempat penyimpanan yang banyak. Dan waktu panas nanti, jaket merah ini nampaknya lebih suka. Yang menarik jaket merah ni geng, di depan dia tu, di belakang dia tu saya dah letak sana solo trip adalah gambar dia dengan Gunung Kinabalu. So dia satu pengalaman yang sangat indah, ya, sangat berharga. Lepas tu topi memang wajib sebab dengan rambut yang tidak terjaga dan sebagainya, kalau kita nak pergi turun, nak tengok tempat, nak makan, minum, rest kejap, topi inilah cover rambut kita yang agak kusut, ya. Yang ini area Kundasang. Pergi ke Kundasang. Okay, itulah GV. GV ni yang best dia sebab dia sesuai untuk muka yang agak saiz besar lah, bulat macam saya. Lepas tu dia ada double visor untuk siang dan malam dia nanti yang yang putih tu dipakai.
Okey, saya teruskan. Ini gambar ini sangat cantik lah bagi saya. Mungkin kalau bukan orang Sabah, orang Semenanjung dan sebagainya, kalau mereka pergi ke Sabah, Kundasang, dah lah tempat dia sejuk, pemandangan dia sangat cantik. Saya rasa kalau saya camping dalam kereta pun, caravan di sana pun saya akan okey, sebab memang tak tahulah, mungkin jiwa kita yang nature, benda ini akan sangat sangat hebat. Okey, lagi pun bila dia orang dah buat tugu sayur ini, menjadikan tempat itu lebih unik. Walaupun Kundasang agak tidak terancang buat masa ini, termasuk juga dengan beberapa tahun yang lepas, sebab asal ada tanah, asal ada kemampuan, mereka akan buat saja. Di antara lereng bukit dan sebagainya adalah sedikit bahaya itu, tapi mau tak mau begitulah kesan-kesan pembangunan yang harus mereka lalui dan hadapi. Okey guys, saya teruskan. Tak tahu berapa minit ni, nanti banyak juga nak cerita ni. Okey, ini saya berada di hujung Sabah, di top point ke, ya. Dia macam kalau kita tengok map Sabah tu, dekat dia punya telinga tu, dekat situlah saya. Ini adalah hujung batuan dia. Saya ambil gambar. Maklumlah bila kita pergi ke tempat ini, dia punya excitement, keterujaan bila kita membuat sejarah-sejarah itu sangat penting lah. Okey, yang paling penting di sini guys ialah untuk membawa telefon, ya, untuk merakam semuanya. Ini adalah di Kundasang, pemandangan yang indah, permai. Bagi orang yang suka akan kedamaian, hijau, ketenangan, inilah suatu yang sangat menarik bagi mereka. Okey. Oops. Kenapa dia tak mau gerak pula? Ke dah habis ni? Sekejap. Okey, yang ini pula di Beluran. Ya, kebanyakan tempat saya hanya plan pergi ke bandar-bandar, lokasi-lokasi besar saja. Tapi terjumpa dengan benda-benda yang sebegini, saya tidak plan sangat, dan kadang-kadang bagus kalau tersesat. Ya, yang penting minyak ada banyak, sebab dalam side box di sebelah kanan saya ada ekstra 2 galen minyak yang kecil. Jadi saya langsung tak risau dengan minyak. So bila saya pergi ke tempat tertentu dan saya jumpa tugu-tugu sebegini, ia adalah sangat penting bagi saya untuk ambil gambar. Okey, yang ini masa dari KK ke Pulau Manukan. Saya sudah berapa kali pergi ke sini lah. Mungkin 4-5 kali macam tu, sebab dia dekat dengan KK, jadi mudah untuk dilawati. Ya, inilah dia jelajah Solo Sabah. Okey, kalau kita tengok dari Kuching ke ini 27 Mei 2016 ni, ke tip of Borneo Sabah. Jelajah satu pusingan Sabah, timur, selatan, utara, barat. Okey, kita tengok di situ bila saya keluar dari Sarawak masuk Brunei, pergi ke KK saya dulu, area Kundasang, lepas tu turun ke Tawau, Sabah, area Kunak. Area Kunak masa ni kan tengah famous dengan ada isu yang besar di situ dulu. Jadi saya pergi juga situ, tapi saya kena tengok sama ada situasi di situ mengizinkan ataupun tidak. Lalu saya hanya limpas saja dan terus naik pergi ke Sandakan, pusing balik ke area center Sabah, terus naik ke Kudat dan turun kembali untuk masa ke-9 dan hari ke-10-nya. Okey. Okey, dan seterusnya ini adalah gambar di Kundasang. Kalau kita tengok tu ala-ala di New Zealand lah. Di Kundasang ini, sebab tempat dia tinggi, embun, sejuk, ada lembu, dan memang akan sangat best jugalah, ya. Okey, seterusnya ini adalah gambar di Beluran tadi. Itu di bawah tu adalah motosikal yang saya pakai. Ada satu beg yang saya fikir kalis air saya beli di KK ni, tapi rupa-rupanya habis basah waktu hujan lebat. Jadi moral of the story, walaupun kita ada beg yang mungkin kita anggap okey, tapi eloklah juga guna plastik yang besar tu, plastik sampah ke, untuk simpan dulu baru simpan barang-barang kita. Okey, kemudian side box dan juga top box. Okey guys, selalunya tips untuk setiap perjalanan saya akan Google Map terlebih dahulu. Saya akan
centerkan ke tempat yang saya nak pergi, saya akan tengok berapa jam. Okay. Kalau dia sekitar 9 jam, saya akan bagi dia kepada 2. Sama ada 4 jam ataupun 5 jam untuk saya berhenti di mana-mana. Sebab saya punya tips ialah mesti keluar pada pukul 7 pagi. Makan, minum-minum, sarapan. Pukul 8 mesti gerak. Dan saya mesti kalau boleh, saya berada di sekitar kawasan itu sekitar pukul 12, 1, 2 petang. Kenapa? Masa itulah nanti saya akan mencari tempat penginapan. Sebab kalau sampai pukul 4, sampai pukul 5, sampai malam 1, kita riding waktu malam bahaya, susah. Kita tak tahu apa-apa berlaku. Kemudian kalau kita nak cari penginapan, pasti akan susah. Jadi saya punya tips itu ialah sekitar 1 petang, mesti berhenti. Handphone kita kena ada data dan juga untuk calling, ya. Kita cari di Google Map hotel yang sesuai, yang mana kita mahu. Sebab saya lelaki, mungkin isu ketakutan tu tak jadi masalah sangat. So maknanya kita akan call hotel tu, kalau ada kosong, at least kita akan pergi ke sana. So kredit tu sangat penting untuk call. Data itu sangat penting untuk Google dan sebagainya, cari info, cari nombor telefon mereka waktu kita riding itu. Sampai itu kita dah boleh call, mungkin berhenti sekejap-kejap. Ya begitulah selalunya. Itu antara tips-tips yang diguna pakai. Kalau sekitar 9 jam itu dia harus dibagi. Kalau tidak, kita akan sangat letih dan tidak akan ada masa yang banyak pula untuk rehat. Dan selalunya bila saya berakhir pukul 1 petang macam tu, at least pada petang ataupun malamnya saya akan meronda di kawasan tersebut sebagai pengisian waktu sebelum riding seterusnya. Okey. Okey, ini di Pulau Manukan. Ini yang tadi ni macam dah ni. Yang ini adalah di Nabawan. Untuk pergi ke Tawau tu kita akan lalu 1 pekan Nabawan. Ini juga saya jumpa kawan yang memang King Legend, kalau disebut di Sabah lah. Dan saya tidak plan untuk di situ menginap, tapi akhirnya menginap di situ sebab nak pergi ke air terjun. Ini adalah motor yang saya pakai, berkonsepkan merah lah. Okay, dia punya side box tu. Okay, ini di Tugu Kundasang War Memorial. Ini wajib juga untuk pergilah. Dengan bayaran tiket mungkin berapa ringgit saja, masuk ke sana. Kita nak tengok taman dia jugalah, sambil tengok ke kawasan tinggi, dan juga adalah beberapa pengisian di situ. Okey, menarik untuk pergi. Seterusnya inilah dia. Ini peringkat awal dia. Saya lukiskan peta perjalanan tu, mungkin dalam beberapa hari itu. Sebelum saya pergi ke bahagian bawah ataupun ke area Lahad Datu dan Tawau. Okey, ini lukisan-lukisan awal dia lah. Ya, inilah kawan yang saya maksudkan tadi di Nabawan, Jackie nama dia. Dia berkonsepkan oren. Yang motor yang saya pakai itu adalah motor dia, LC oren, yang sangat rajin buat aktiviti riding lah. Okey, Kundasang dengan patung sayur dia. Okey, masih lagi bersama Jackie. Dia pakai motor saya pakai motor dia. Ya, bagus jugalah sebab masa ini dia bolehlah membantu saya buat pengisian sedikit sebelum pergi ke sebuah waterfall untuk mandi-manda. Okey, gambar ini saya ambil di laluan ke Kudat pakai jalan Marak-Parak, iaitu laluan baru yang dibuka. Dan saya rasa bagi mereka penggemar motor yang suka cornering, ini sangat sesuai lah di situ sebab corner dia memang cantik jugalah kalau motor kita jenis yang berkuasa besar. Okey, saya jenis yang macam ni, saya akan tengok lokasi-lokasi air yang ada. Sebab map dia akan tunjukkan, lepas tu mungkin ada air juga dekat-dekat situ. Saya akan cuba menghampiri mana-mana air yang dekat dengan jalan sebab senang parking motor. So ini adalah satu contoh di mana saya terus saja masuk ke dalam air, sebab memang selalunya hari yang panas. Lepas mandi, saya terus pakai jaket, saya terus jalan tanpa perlu tukar sebab sekejap nanti dia akan kering balik dan panas balik. So selalunya macam itulah, ya.
Ini saya berada di mana sudah ni? Area ni di Kudat. Bila tengok saja saya terus menyapa all the best sebab satu sebab yang mereka kenal saya sebab saya dah dimasukkan dalam grup WhatsApp mereka, di mana kalau pergerakan saya biasanya akan maklumkan di sana kemana saya menghala, dan mungkin lama-lama orang pun lalu kenal. Dan inilah kedua orang ini yang lalu datang menyapa saya, kamu ni kan yang tengah buat solo trip tu. Begitulah selalunya. So saya ambil gambar dengan mereka. Okey, jom tengok saya punya motor ni. Ini adalah motor yang saya pakai, 150 yang baru jugalah masa itu, terus saya bawa ke Sabah. Okey, bag kecil yang merah tu, semuanya berkonsepkan merah. Side box, topi, ya begitulah dia asas. Tapi yang penting dia baru. So far pergi ke sana tak pernah ada sebarang hal-hal yang teknikal, accident pun tidak. So syukur jugalah semuanya itu dapat dipakai dengan sebaik-baiknya. Okey, yang ini saya lupa saya tengok teks. Kudat Antipolo Borneo. Okey, saya selalunya akan pergi ke pantai tengok mentari merah di ufuk timur. Dan selalunya bila pergi ke lokasi-lokasi tertentu di dalam bandar itu, saya akan buka lah semua side box. Ini kebiasaan dia. Bila masuk ke hotel, saya akan bawa side box, saya akan bawa top box masuk dalam hotel dan tinggallah motor di sana saja. So bila jalan petang-petang tu macam inilah lebih kurang dia. Okey. Ya. Apa saja yang ada saya akan tengok. Ini unik juga ni, mereka ambil udang kecil ni. Yang ini di Brunei, Bandar Seri Begawan. Saya mula-mula dulu memang terfikir jugalah untuk mencari shopping kompleks dan sebagainya, tapi rupa-rupanya Brunei ada satu gaya hidup yang agak berbeza dari segi pembangunan dia, ya. So macam inilah saya pusing-pusing di negara Brunei. So far so good lah, tak ada sebarang masalah. Minyak pun tidak mengganggu saya sebab saya sentiasa ada bekalan di dalam side box saya. Okey, ini adalah di Kundasang. Kalau macam ni siapa yang tak seronok kan kalau pergi Kundasang. Selalunya motosikal is the best lah, ya, sebab kita mungkin tak perlu queue, lepas tu kita boleh pergi ke mana-mana. Kalau kereta mungkin susah sikit, ya, leceh, tapi yalah, terpulang kepada kita. Okey, inilah dia. Saya bawa ke mana-mana saja. Ini mungkin dari tempat penginapan saya ni. Saya menjenguk sekejap sebab itu saya tidak bawa side box. Top box selalunya untuk saya letak helmet dan barang-barang lain. Okey, wah ini nice ni. View dia memang cantik. Lepas tu saya duduk di ni dan ambil gambar. Okey, saya punya tripod masa itu ialah saya guna yang ini. Okey. Tu dia. Saya letakkan handphone saya di situ. Saya adjust dia, saya pergi ambil gambar sendiri. Ya, maklumlah kita solo ni tidak bawa banyak benda, peralatan. Ini okey. Ini di KK, selalunya di sinilah orang akan mulakan sesi blow pipe. Ya, blow pipe, dan dia akan berakhir di Tugu Kuching di Bandaraya Kuching. Selalunya kita buat blow pipe ialah kita akan ambil lokasi-lokasi setempat kita dan kita post di dalam online Facebook mereka sebagai tanda bahawa kita sudah melalui limpas kawasan itu. Itulah jadi satu bukti nanti di mana kita sentiasa ikut jalan yang betul. Okey, 24 jam sebenarnya dari dalam satu perjalanan kita itulah. So kita kena adjust juga sebenarnya untuk di immigration, sebab kalau kita dari tak kisahlah dari Kuching ataupun dari KK, kita kena adjust kita punya timing untuk immigration kalau sisi kita tidak begitu besar, ya. Kalau ambil masa sekitar berbelas-belas jam, tapi kalau sisi yang besar mereka mungkin tak kisah tu. Paling laju mungkin sekitar 12, 13, 14 jam dah sampai, ya, dengan sisi yang 1100 macam tu. Okey. Apa lagi ni? Ini
ini di KK ni, ada seorang kawan tu, lupa pula saya nak sebut nama anda sekarang. Tapi dia di KK yang pengurusi dia. Dia bawa saya jalan-jalan pergi cari 0 km di KK. 0 km di KK. Menarik ni. Okey, seterusnya guys, sebelum tu saya cerita pasal view ni, yang ini di Brunei. So di Brunei ni dia macam ini tempat yang macam perikanan punya lah. Saya memang pergi sebab motosikal senang, kita nak pusing, salah jalan pun tak apa sebab dia adalah satu tempat yang baru. Dan di bawah ini macam ni lah rupa. Ini Mei 2016, macam ni lah rupa depan motosikal saya. Iaitu sebelah kanan tu, sebab apa? Saya akan mandu, jadi tangan kiri akan ambil air ni. Ada dua fungsi dia, satu untuk minum, satu untuk cuci muka, ya, spray saja ke muka tu kalau dah letih dan sebagainya, mengantuk. Jadi itu akan menyegarkan kita kembali. Okey, seterusnya itu di sebelah itu ialah handphone saya. Ada dua fungsi. Satu untuk handphone, yang kedua juga kamera. Saya akan tarik menegak dan saya capture saja, sebab kalau nak berhenti selalu ambil gambar leceh pula kan. Okey, untuk handphone ni satu dia kena connect dengan power bank ataupun charger motor, kena ada earphone sebab di situ akan dengar music. So bila buat solo trip 10 hari ni memang akan kadang-kadang nak kata bosan tidak juga, tapi jarang kita bercakap, berjam-jam tidak bercakap, pergi tempat yang sunyi. Dan saya akan sentiasa buka Google Map. Yang saya paling banyak dengar ialah suara Google Map wanita yang akan berkata turn left, turn right dan sebagainya, sampai saya pun menjawab dia, ya. So imagine that kalau kita kena kurung tanpa sebarang komunikasi, itu antara yang bakal berlaku. Walaupun kita minat dengan motor ni, tapi kadang-kadang terlayan juga itu bila langsung tak ada perbualan dengan orang lain pada waktu-waktu yang lama. Okey. So ini di area Brunei, apa lagi yang kita ada? Okey, ini sudah tadi. Ini sudah. Okey, seterusnya inilah, siapa tak suka dengan pemandangannya sebegini, dengan awannya, dengan cuaca sejuk, ada mataharinya, riding motor yang kita minat. Wow, sangat luar biasa. Okey, pergilah. Nabawan Rest House. Dulu saya tinggal di sini guys. Saudara kita Jackie tadi dia bawa ke sini. Masa ini tak silap saya, ini penginapan rumah rehat kerajaan lah lebih kurang dia. Saya tak silap saya RM20 dah semalam. Sebab penginapan di Nabawan mungkin masa itu tak jumpa. So saya tinggal di sinilah. Thank you Jackie. Ini yang saya maksudkan tadi di KK, Presiden KKLC. Sempat bawa makan lagi. Thank you very much. Lupa pula nama dia ni sudah. Okay. So dia bawa pusing-pusing, jalan-jalan, cerita-cerita, satu pengalaman yang menarik lah. Walaupun letih, ya, mungkin esok dia ke lusa dia nak buat blow pipe lagi, tapi oleh kerana benda ni pun sangat penting, so kita layan juga. Terima kasih untuk masa ini. Okey, ini di area KK ni, ini adalah kesan daripada gunung runtuhan yang berlaku sebelum itu, dan kebetulan selepas itu berlaku saya pergi ke sana dan memang ada nampak beberapa kesan reruntuhan, ya. Oh, ini area air panas nih, hot pouring ya. Ini di Bandar Seri Begawan tadi, di Jerudong Brunei. Macam inilah lebih kurang bila orang balik, nelayan-nelayan moden lah agaknya nih. Okey, saya terjah saja kawasan. Itu jugalah kalau kita nak buat solo ni, ada keberanian, ada kreativiti, boleh bercakap, itu ini dan sebagainya. So mudah bagi kita lah. So don't worry lah, sebab tips dia tadi ialah kita bergerak buat aktiviti pada waktu siang. Sekitar 1 petang dia harus berakhir, ya. Okey, ini di tempat kerja saya dulu lah ni. Okey, apa lagi gambar? Ini 0 km di KK. Yang ini ini di air terjun Tampo Sison. Thank you Jackie, dia bawa ke sini. Ini adalah wow, best ni. So saya nikmati beberapa masa di situ dengan seorang lagi rakan. Tak ada pula nama dia masa ini. Mandi-manda, makan-makan waktu itu, dan balik lagi
memang satu pengalaman yang sangat indah. Ini ini bagus nih guys. Yang pertama itu bila dah boring, itulah saya ambil saja gambar saya sendiri. Sebab bayangkan 4-5 jam memandu tanpa sesuatu pengisian yang banyak. Jadi macam-macam yang saya buat, kreativiti. Yang ini nombor 2 ni. Ini saya tak skrukan dia, saya hanya guna getah. Mula-mula saya guna batang pipe yang hitam tu, tapi rupanya batang pipe itu lalu patah dia punya hujung. Akhirnya saya cucuk kayu di sebelah kanan tu dan saya ikat, ya. Yang besi ini adalah tempat saya simpan air minuman. Ini adalah yang wajib. Air minuman yang kepalanya macam untuk budak-budak kecil, sebab mudah untuk kita gigit, supaya tak perlu nak pusing banyak. Gigit, cuci muka ataupun minum. Ya, ini memang sentiasa berisi. Yang macam jejala tu pun perlu. Dia untuk cover saya punya bakul depan. Lepas tu baju hujan perlu juga. Kemudian yang sebelah kanan ni, nombor 4 ni adalah tempat saya letak handphone. Ya, dia ada getah tu juga untuk lekatkan dia, sebab bila hentakan di jalan silap-silap handphone kita boleh jatuh. So perlu juga ni, ya. So benda-benda yang saya buat dan pakai masa jelajah, tak ada kerja, ambil gambar je lah. Benda penting, tempat simpan minuman terpaksa modify, handphone holder untuk dengar lagu dan sebagainya. Okey, itulah dia. So guys, masih diteruskan ni semakin lama, tapi mungkin akan dibuat dua bahagian nanti. Okey, inilah rupa motor saya. So far so good. Ini tadi masa nak ke Kudat. Inilah aktiviti saya. Saya akan merendam diri, nikmati seadanya air sungai yang berdekatan dengan jalan. Biasanya juga kalau orang ada jual kuih, pisang goreng dan sebagainya, saya akan beli letak di bakul. Itu juga fungsi bakul, dan saya akan makan pakai tangan kiri tapi terus riding. Sama juga macam saya buat blow pipe dulu. Saya beli roti pau, saya letak di bakul dan saya riding. Bila lapar saya makan pau, minum air, terus jalan. Kecuali saya hanya berhenti waktu nak refill minyak. Itu tips. Okey, ini macam sudah tadi. Okey, yang ini di Brunei. Masa limpas Brunei nak ke Sabah dulu. Okey, asal ada saja tempat-tempat yang menarik, saya akan berhenti, pusing, U-turn, ambil gambar, jalan. Okey, ini laluan. Yang merah tu laluan mengikut urutan warna. Okey, mula-mula merah, lepas tu biru, saya pergi ke Sandakan. Lepas tu hijau, saya turun ke Lahad Datu, ke Tawau. Then purple, dari Tawau ke Nabawan, naik semula ke KK, terus ke Kudat. Akhirnya turun warna pink itu, dan seterusnya keluar dari Sabah warna biru tu. So inilah dia yang saya maksudkan, 10 hari solo trip yang sangat best, sangat unik, pengalaman yang sangat indah, cover timur, barat, utara, selatan, dan satu pengalaman yang sangat berguna pada Mei Jun 2016. Okey, ini di Tampo Sison tadi di Nabawan. Okey, masuk hutan. Guys, ini lagi satu. Yang ini pun saya sangat suka ni. Kasut yang jenis berlubang macam ni, sebab dia boleh masuk air, pergi pantai, dan tetap bagus, tak nak ikat-ikat waktu kita pakai biasa ataupun naik motor. Seterusnya jenis seluar saya jenis macam tu saja. Kalau boleh dia kena fit guys, sebab dengan angin yang bertiup-tiup nanti dia akan membuat kulit kita macam terasa semut-semut. Kemudian yang ni, yang star tu, pouch tu ialah untuk saya letak barang-barang saya dengan segera kalau nak ke kedai dan sebagainya, letak handphone. Okey, teruskan. Ini di Lawas, ya, dengan handphone. Kita tengok masa ini ialah 29 Mei. Ini di Lawas sudah ni. Ini di Sandakan, ya. Satu juga yang saya suka bila berjalan ni ialah ambil gambar tu, sebab tempat-tempat tu kadang-kadang unik. Ambil gambar, dan kalau tidak ada gambar ni maka tidak adalah kenangan, ya, ataupun bukti. Okey, inilah peralatan-peralatan saya. Suka saya tengok merah ni guys. Okey. Seterusnya, yang ini saya jumpa seorang di
Keke, saya ingat nak cari strawberry tapi tak dapat jugalah. Satu mungkin strawberry sedikit dan tidak berbuah, tidak ramai pula di sana. Last saya pergi ke satu kedai ni, jumpa dengan abang ni seorang, cerita-cerita dengan dia. So itulah, ambil gambar sekali. Yang ini guys, saya di Bintulu. Di Bintulu sebab saya nak estimate masa. Tapi ni memang gila-gila jugalah masa ni. Bayangkan pukul 3 pagi, hujan yang sangat lebat. Pertama kali saya fikir, kenapa saya buat kerja gila-gila macam ni. Tengok baju masa ni. Baju pakaian biasa, seluar dah ada. Lepas tu jaket saya merah tadi tu. Lepas tu saya tambah baju hujan. Lepas tu saya tambah macam vest yang hitam ni. Maknanya ini memang sangat sejuk ni. Pukul 3 pagi dan hujan lebat. Okay, saya pergi ke sana, ada isi motor. Dan beberapa pemuda masa itu, muda-mudi, mungkin sekitar ada dekat pukul 4 kan dan sebagainya. Mereka datang bertanya, memang diorang wow. Memang ada juga orang macam ni. So